Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Puji-pujian bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ini dengan izin Allah dapat sama-sama kita tunaikan salat fardu Isya berjamaah, dan telah kita mendirikan sebahagian daripada qiyam salat tarawih yang Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan supaya kita menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih." Siapa yang mendirikan malam dengan penuh keimanan dan pengharapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ayat yang dibacakan kepada kita sekejap tadi di dalam salat ialah sebahagian daripada surah Ibrahim, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala mengutuskan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengajak kaum dia supaya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam digelar sebagai Abul Anbiya, bapa segala Nabi, kerana keturunan Nabi-Nabi, pecahan ataupun keturunan daripada Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ishaq alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai dua orang anak, yang kedua-duanya adalah Rasulullah. Yang pertama Nabi Ishaq alaihissalam, yang dengan sebelah keturunan Nabi Ishaq lahirnya zuriat Yaqub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Harun, Musa, seterusnya sehingga Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam dinaik ke langit. Dan sebelah keturunan Nabi Ismail alaihissalam lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Makkah, yang mana merupakan tempat kota suci umat Islam, yang merupakan kiblat umat Islam. Makkah Al-Mukarramah, yang mana baru-baru ini satu penemuan daripada pengkaji angkasa lepas mendedahkan bahawa bila duduk di angkasa tu, tengok di bumi ada satu tempat yang bercahaya-cahaya, yang cerah. Lihat daripada angkasa, tengok di bumi ni cerah, bahkan cahaya dia naik ke langit. Bila diamat-amati, rupa-rupanya cahaya tu daripada Masjidil Haram. Daripada Masjidil Haram diamat-amati dari sudut mana? Ditengok rupa-rupanya daripada Kaabah. Di Kaabah tu dari sudut mana? Diamat-amati rupa-rupanya daripada Hajarul Aswad, yang cahayanya naik ke langit, terang benderang.
Yang inilah mereka menyatakan bahawa Hajar Aswad merupakan sumber gelombang elektromagnetik di bumi ini, yang mana ianya kata seorang penulis, yang mana dia menyatakan bahawa kita sepatutnya berterima kasih kepada orang Islam. Kita berterima kasih kepada orang Islam kerana orang Islamlah yang menjaga superkonduktor ni, iaitulah Hajar Aswad ni. Dengan mereka pergi tawaf di Kaabah, mereka sembahyang, mereka beribadat dan sebagainya, semua ni merupakan mengeluarkan cas kepada Hajar Aswad itu sendiri. Kalaulah orang Islam ni berhenti daripada tawaf, kalaulah umat Islam ni berhenti daripada mendirikan sembahyang, nescaya terhentilah putaran bumi ini, terhentilah silih pergantian siang dan malam, dan situ akan berlakunya kiamat. Muslimin muslimat dirahmati Allah, itu Allah subhanahu wa ta'ala nak dedahkan kepada umat manusia penemuan demi penemuan bahawa apa yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan itu adalah rahsia yang Allah ta'ala dedahkan kepada manusia, bahawa manusia tak boleh lagi daripada mengabdikan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, supaya manusia bersyukur dan bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bila tak ada lagi orang yang beriman di atas muka bumi ini, bila tak ada lagi orang yang salat, bila tak ada lagi orang yang pergi ke Mekah menunaikan ibadat haji dan umrah, maka ketika itu akan berlakulah kiamat, bersesuaian dengan apa yang dinyatakan oleh Nabi SAW. Tidak akan berlaku kiamat selagi mana ada orang menyebut nama Allah. Tidak akan berlaku kiamat selagi mana ada orang bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat dirahmati Allah, kalau yang kedua yang disebut dalam ayat yang dibacakan oleh Al-Fadhil Tuan Imam sekejap tadi ialah Rabbana innahunna adlalna katsiran minan nas, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas, faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Dinyatakan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak kala Nabi membaca Al-Quran dan sampai dekat ayat ni, Nabi terkenang kepada umat baginda, bahawa Nabi Ibrahim alaihissalam minta untuk umat dia. Nabi Ibrahim sayang kepada umat dia, lalu merayu mengadu hal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi SAW baca lagi ayat Al-Quran, tiba-tiba sampai lagi dekat ayat yang mana Nabi Isa AS juga mengadu hal dengan Allah Ta'ala kepada umat baginda, tentang umat baginda. In tu'azzibhum fa innahum ibaduk. Tak kala itu Nabi pun mengalirkan air mata, Nabi menangis terisak-isak, menangis Nabi SAW, sehingga Allah Ta'ala memanggil Jibril alaihissalam, wahai Jibril, engkau turun ke dunia, turun ke bumi dan tanyalah kekasihku Muhammad SAW, apakah yang menyebabkan dia menangis.
Jibril alaihissalam pun turun bertanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah yang menyebabkan baginda menangis? Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu bahawa Nabi Ibrahim juga bermunajat kepada Allah untuk umat baginda. Nabi Isa juga bermunajat kepada Allah untuk umat baginda. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku terlalu banyak nak minta dengan Allah Taala tentang umat. Itu yang menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Jibril alaihissalam menyampaikan hal ini kepada Allah, sedangkan Allah Taala Maha mengetahui. Wahai Jibril, beritahulah kepada kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku akan ridha kepada umatnya. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, aku akan tunaikan permintaanmu sehingga kan engkau merasa redha dengan kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat dirahmati Allah, dalam ayat ini dibacakan kepada kita tadi juga bahawa Allah Subhanahu wa taala menyatakan terlalu banyak nikmat yang Allah taala kurniakan kepada manusia. Allah taala jadikan langit, Allah jadikan bumi, Allah jadikan matahari untuk kemudahan manusia. Allah taala jadikan silih pergantian siang dan malam. Allah Ta'ala jadi peredaran bulan, bintang, semuanya ialah untuk faedah manusia. Ia akan dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu nak hitung nikmat Allah Ta'ala, kamu tak mampu menghitung. Sehingga kan Allah Ta'ala jadikan bumi dan segala apa yang isi-isinya adalah untuk manusia. Sebagai satu contohlah pokok tuan-tuan, dia mengeluarkan gas oksigen, mengeluarkan oksigen untuk kita seduh. Kita bernafas dengan udara segar, kita seduh udara segar, oksigen daripada pokok mengeluarkan ataupun menjadikan proses fotosintesis dan sebagainya. Bagaimana akar pokok tu dia hantar dengan akar tunjainya, akar rambutnya, pergi cari bahan-bahan mineral dalam bumi. Dia seduk bahan-bahan galian, zinc, pelambang dan sebagainya, air, dan dia seduk hantar ke batai pula wagi ke dahan, wagi ke julai, ranting sampai ke daun, keluarkan satu proses bentuk seperti kanji, dan hubungnya pula dengan cahaya matahari, mengeluarkan satu proses jadi oksigen untuk kita seduh. Pokok-pokok di hutan belantara rupa-rupanya menjadi sumbangan besar kepada kehidupan manusia dan alam. Bila kemusnahan pokok, lalu kita terpaksa kena kempen orang tanam pokok. Misalnya kempen sore tanam satu pokok untuk menyejukkan kembali alam ni. Walau bagaimanapun tuan-tuan, ini proses yang Allah Ta'ala jadikan supaya manusia ni syukur. Kalau pokok pun tolong manusia, ikan-ikan di laut pun tolong manusia, matahari di angkasa pun bantu ataupun bekerja untuk beri sumbangan kepada nafas hidupnya manusia ni, maka syukurilah betapa banyaknya nikmat Allah Ta'ala. Muslimin muslimat ini rahmati Allah, akhirnya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan. Alaulah banyaknya nikmat Allah taala,
hebatnya kurniaan Allah Ta'ala kepada manusia, tapi manusia masih lagi tidak bersyukur kepada Allah, masih lagi tidak berterima kasih kepada Allah Ta'ala. Ingat Tuhan kata, kalau dunia ni kamu boleh minum air yang sejuk, air yang lazat, tetapi ingat di hari kiamat nanti kamu akan minum air daripada cairan tembaga. Syarabiluhum min qatiranin, minuman mereka, yakni orang-orang yang ingkar kepada Allah Ta'ala, ialah daripada cairan tembaga yang akan pecah leher mereka, pecah dada mereka, dan mereka akan diserang oleh setiap penjuru dengan kematian. Wa ma hum bimayyit, tetapi mereka tidak mati. Walaupun mereka tu hancur tubuh, tapi tak mati. Tumbuh lagi daging-daging yang lain, hancur lagi, diganti dengan daging ataupun kulit-kulit yang baru. Itu dia amaran daripada Allah Ta'ala kepada manusia yang tak tahu bersyukur betapa hebatnya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah, seekor ikan yang kita makan, dia telah mengorbankan banyak makhluk Allah di lautan. Hidupan-hidupan yang kecil berzikir kepada Allah, dimakan ikan. Lumut-lumut yang berzikir kepada Allah, dimakan ikan. Tiba-tiba ikan tu besar, kita rigak, kita goreng, makan, bismillah pun tak baca. Nah, bila punya sedawa, tak kata pun alhamdulillah, masjid pun tak pergi, semaya pun tak, puasa pun tak. Selayaknya manusia menerima laknat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala bila manusia tidak beriman dan tidak bersyukur kepada Allah. Muslimin muslimat dirahmati Allah, mudah-mudahan secebis daripada peringatan yang saya kupas daripada ayat-ayat Allah ini berkesan kepada kita dan mengajak kita supaya kita membaca ayat-ayat Allah Ta'ala, karena Al-Quran ini Allah Ta'ala turunkan kepada kita untuk kita hayati, untuk kita baca dan kita beramal dengannya, insyaAllah. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.